على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد sallallahu wasallam alaihi. Tuan-puan, ibu ayah, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ustazah nak mulakan ceramah kita pada pagi ni dengan berkongsi satu pengalaman. Satu cerita. Sogar lagi cerita ni, baru bona ni cerita ni. Tak pernah cerita ke topik lain ni. Ni orang Pahau mula-mula dengar cerita ni. Pengalaman, bukan pengalaman ustazah tuan-puan, tapi suami ustazah. Kami poilah ya, ada urusan dekat Emiria Arab Bersatu, Abu Dhabi, Dubai dengan Sharjah. Ya, ada lawatan sikitlah ke Universiti Qasimiyah kat Sanun. Jadi, adalah satu hari tu dalam seminggu yang lepas ni, ustazah dengan anak-anak pergi ikut sepupu. Sepupu ustazah duduk Sanun. Kojo kat Sanun, anak Alang Kadir. Siapa kau nak apa Alang Kadir, adik abah? Duduk Sanun. Ya, cik ya? Duduk Sanun, cik. Dah 7 tahun dah kojo Sanun. Jadi, ustazah pergi keluar dengan dia, tinggal suami seorang-seorang dekat penginapan tu. Jadi apa nak dibuat? Sanun dah tak raya dah, lomang tak ada. Ya, jadi suami saya kata, dia tanya ke orang Sanun, ke orang hotel tu, ada kolam tak kat sini? Ada, kolam tertutup. Kita tompek kita kolamnya terbuka kan? Dia tompek dia tertutup, ada bumbung kolam tu. Jadi suami ustazah ni pergi sorang-sorang kat kolam tu. Kolam itu tertutup. Orang Sanun tak orang mana mandi dah. Tak ada orang kat kolam tak macam tempat kita, penuh orang. Ya, ni tak ada orang. Jadi suami ustazah ni pergi mandi kolam. Kat penginapan tu lah, kat hotel tu. Sorang, tak ada orang. Kolam kecil je. Dewan ni besar pada kolam ya, ni kalau tengok ni, dewan ni lebih besar pada kolam. Kolam kecil. Ustazah ada pergi tengok kolam tu. Kek nampak kolam kecil, tak berminat dah, kecil mana kolam Ya, ni macam kolah ni, bukan kolam dah. Tahu kolah kan, tuan-puan kan? Ni kolah ni, bukan kolam ni dah, kecil mana. Jadi suami ustazah ni pergilah berenang. Sebenarnya dekat kolam tu tuan-puan, dia ada tulis kat topi tu. Kedalaman kalau kita perasan. Kedalaman itu pula, doreh mana? Macam mana nak cakap ke? Dah lah kolam kecil. Makna kok 2-3 langkah lagi, makin dalam. 2-3 langkah, makin dalam. Dia dokek mana sepadan itu. Jadi ditulis lah, ni 1.2 meter. Contoh Yang ni 1.7 meter. Ke depan sikit 2.5. Contoh lah tu. Jadi cerita macam ni Suami ustazah ni masuk mula-mula ni memanglah ke 1.2 meter tu. Tang situ dia dah macam berenang dah. Ya, maknanya macam berenang. Dia tak sadar. Dia berenang, dia dah pergi ke tempat dalam. Kaki dah tak cacah. Berenang tak pro mana. Itu cerita ni. Berenang bukan pro mana tu. Buat cacah je lah kan, ya. Jadi, bila dah berenang, dia dah pergi sampai dekat yang dalam, kaki kanan terkrem pula tuan-puan. Nak cocah kaki, tak cocah. Seseorang tuan-puan. Kolam tu ada penjaga orang Pakistan. Tapi masa nak turun kat kolam tu, suami saya nampak orang Pakistan tu sibuk kat main telefon. Masya Allah tuan-puan. Kita dengar cerita tu tak terasa dah kan. Dia bukan kita kono. Tapi ustazah sebab kat suami yang kono tu, ustazah menjiwai sikit cerita tu ya. Sebab suami kita kan, ya, umpama diri kita lah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhan, kaki tak bertemu simin. Dah tak boleh berenang ni dah panik. Ya, maksud tangan tu memang dah orang panggil apa ya? Terkampai-kampai dah lah tuan-puan.
Ya, memang dia kata terdotik lah mati. Kat sini kau mati, ya Allah. Kat Dubai. Kat dalam kolam. Terdotik lah mati tu. Ya Allah, kat sini ke akhir. Tak ada orang tu pun. Tak ada orang seorang. Terkampai-kampai. Dia kata, ya Allah. Memang dah ngucap-ngucap lah tuan-puan. Dah asyhadu an la ilaha illallah. Memang dah. Kira memang siapa nak nolong. Masa tu tak nampak akan ada orang tolong. Tak ada siapa tahu. Dia kata dah berapa kali ngucap memang dah jorih dah tuan-puan. Tiba-tiba ternampak ada orang tak nampak orang dah. Nampak ada bondo datang. Macam pelampung warna kuning. Maksudnya agak berkocak-kocak air tu kuat. Terdengar kat bangla. Tengah main telefon. Orang nak lomeh. Bukan budak kecil. Orang tua. Berkocak air tu kuat. Turun dia nampak orang tu dah nak lomeh. Hantarlah pelampung kuning. Jadi dapatlah pegang pelampung kuning tu. Dapatlah naik dekat atas simen tu. Tuan-puan, kata suami ustazah, sejam menung. Menung apa dia? Nak bagi tahu mati ni terlampau senang. Nak bagi tahu kalau dah sampai ajal kat situ dah boleh habis dah. Tak ada orang tahu. Tak datang pertolongan. Tak dapat cocah kaki ke tanah, ke simen. Pendek kata orang kata apa? Matilah kat situ. Tapi subhanallah, apa dia? Belum ajal lah. Jadi apa cerita suami ustazah ni tu? Apa nak cerita? Lepas tu esok pagi buat kuliah subuh. Sampai mendengar ustazah seorang. Dengan anak 3 orang. Tarik buat kuliah subuh. Tajuk kematian. Kita berlima dengar. Suami seorang, anak 3, saya seorang. Menangis suami ustazah cerita kuliah subuh. Dia kata apa? Padanlah. Bila kita bangun tidur tu, minum setitik air pun belum, makan seuleh boreh pun belum, tapi Allah dah suruh kita bersyukur atas hidup kita tu. Makan belum, pun lapar ni. Minum belum. Bekerja belum. Nukar baju belum. Naik kereta belum. Betul-betul colik mata tu tuan-puan. Colik ya mata. Jaga. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Tak payah tunggu makan baru nak bersyukur tuan-puan. Tak payah tunggu minum baru nak bersyukur. Tak payah tunggu dapat duit kat bank baru nak bersyukur. Tak payah jumpa orang baru nak bersyukur. Tak. Kamu colik yang mata nama hidup, langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Bila kamu dah diambang kematian baru kamu tahu betapa besarnya nikmat hidup. Hidup tu kena syukur dah. Hidup ni kita tuan-puan dah kena syukur dah tuan-puan. Sebab apa? Kata suami ustazah, bila dah tenggelam timbul tu, kok orang bagi 1 bilion pun tak nak tuan-puan. Kalau diberi tawaran lah, sekarang nak yang mana? Nak ditolong supaya kau hidup ataupun dibagi 1 bilion? Agak-agak nak yang mana tuan-puan? Itu. Biarlah tak berduit pun. Asalkan bernyawa. Macam tu. Ya macam tu lah orang Johor cakap. Betul tak tuan-puan? Asal bernyawa. Allah bagi peluang kehidupan. Anda katalah, okey, kita bagi nyawa, tapi pangkat kita tarik boleh? Agak-agak nak yang mana? Nyawa. Ambil lah pangkat dan tu. Ni tengah-tengah dalam timbul ni. Ada orang bagi tawaran. Pangkat ambil boleh tak? Nyawa kita bagi. Pangkat kita ambil. Ambil lah. Betul tak tuan-puan?
Pengaruh kita ambil boleh ke? Kita bagi nyawa. Kita selamat kan? Nak pengaruh ke nak nyawa? Baru kita tahu tuan-puan betapa besarnya nikmat hidup. Yang Allah perintahkan kepada kita supaya mensyukuri kehidupan ini. Bermula dengan doa bangun daripada tidur. Jadi saya nak tanya lah ke mak-mak, tuan-puan, yang paling jujur lah jawab ya. Siapa pagi tadi bangun tidur baca doa? Angkat tangan. Sekarang kita pagi makan lomang mula-mula sekali. Siapa bangun tidur pagi tadi? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Angkat tangan. Tinggi-tinggi angkat tangan, kita nak kira. Tak ada seorang pun. Ayo. Semana tu Ustaz? Lupa ke? Berapa lama dah lupa? Setahun. Setahun lupa. Nak bagi tahu tuan-puan, daripada colik mata kita, kita sudah kena ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang namanya nikmat hidup ini adalah peluang kepada kita untuk berbekal dengan sebanyak-banyak bekal sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Ya, ustazah ni dah rasa apa? Sikit-sikit tokak tu dah ada dah kan ya. Jadi kita cubalah kata suruh habis sebelum zuhur. Bercakap tentang syukur ya tuan-puan sekalian. Mungkin boleh kuat and skip mic ikut. Ya, supaya tak kuat suara ustazah bercakap. Yang mula-mula tadi elok yang mula-mula tadi. Ya, dia ada dia punya. Yang mula-mula ni kan. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Allah berfirman dalam Al-Quran. Ya. Ustaz bacakan ayat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian daripada perut-perut mak-mak kalian. Ingat tak tuan-puan, Marin? Ni cerita lama ni. Kalau ustazah ni cerita 48 tahun Marin. Tuan-puan umur berapa? Akak umur apa kak? 58, 10 tahun tua daripada ustazah. 58 tahun dulu punya cerita kak. Siapa lagi nak share umur? Tuan Haji umur berapa Tuan Haji? 60. 62. Nampak macam 26. Ya, elok oleh tu sekat 62 tahun dulu punya cerita Tuan Haji. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang keluarkan kamu daripada perut-perut mak-mak kamu. Makna 48 tahun dulu Ustazah dalam perut. Dalam perut 9 bulan. Sebelum tu tak ada. 58 tahun dulu Puan Hajah 9 bulan dalam perut emak. Sebelum tu tak ada. Betul Tuan Haji Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan daripada perut mak-mak kita. Dan cerita lama 48 tahun dulu ustazah masuk keluar tu tuan-puan, la ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa langsung. Tak tahu. Kan ada yang keluar-keluar pandai tahu ikan baju. 2 hari pakai baju kat bilik seorang. Lari mak kita tahu. Ni anak kita kan nak jin ni. 2 hari dah pandai pakai baju. Mana ada budak-budak kecil, bayi-bayi pandai pakai baju.
La ta'lamuna syai'a. Tak tahu apa-apa. Kok dokean dengan api dipegang Betul tak tuan-puan? Masuk dalam air, terjun, mati. Dokek dengan api, pegang terbakar. Sebab apa? La ta'lamuna syai'a. Tak tahu apa-apa. Siapa yang tak tahu apa-apa tu? Kita semua. Tak ada pandai kita ada tuan-puan. Tak ada hebat kita pun. Tak ada kaya kita pun. Tak ada apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Tak tahu apa-apa. Hari ni ada pangkat. Hari ni Allah uji dengan harta. Hari ni Allah uji dengan kuasa. Hari ni Allah uji dengan ilmu. Dulu tak ada apa-apa. Sama. Semua. Ayat Quran sebut. La ta'lamuna syai'a. Kamu tak tahu apa-apa pun. Ni kita ni biar kita sedar diri lah. Kena diri kita. Bayi tak tahu apa-apa tuan-puan. Ustazah ada cucu dah seorang. Umur 3 bulan. Tak tahu apa-apa. Menangis, minum, tidur. Dia tak kena pun siapa wan Ya, tak tahu apa-apa. Ayat tu bersambung. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan kepada kamu as-sam'a, pendengaran. Allah jadikan pada kamu absar, penglihatan. Allah jadikan pada kamu af'idah, hati nurani. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Tajuk kita syukur kan? Dalam keadaan kita tak tahu apa-apa tuan-puan sekalian, habis tu macam mana nak jadi orang bersyukur? Ni tak tahu apa-apa ni. Maka ayat tadi menjelaskan ada 3 benda. Ada 3 perkara. Kalau kamu nak jadi orang bersyukur, Allah dah bagi 3 perkara. Apa dia? As-sam'a wal absara wal af'idah. Kamu ada telinga, pendengaran. Kamu ada absar, penglihatan. Kamu ada af'idah, kamu ada hati nurani. 3 perkara inilah yang bawa kamu jadi orang bersyukur. Betul tak tuan-puan? Sampai sini ada pendengaran, angkat tangan. Nak suruh exercise ni. Ya, siapa ada pendengaran, angkat tangan. Yang terdengar kan? Yang dah pakai mic tak terdengar, yuk. Siapa ada penglihatan? Yang ada penglihatan ada. Yang diuji ya dengan tidak ada penglihatan juga ada. Dan orang-orang yang Allah uji dengan diambil penglihatan ni tuan-puan sekalian, Masya Allah, sabarnya mereka dengan ujian itu, insya Allah menjadi jaminan syurga kepada mereka. Ya, Masya Allah. Sabar, sangat sabar. Siapa tak ada hati nurani, angkat tangan. Kan selalu kan kat rumah kalau kau nak marah kat suami kau, kat laki bini kan, hati koreng dia ni. Dia tak ada hati parut, pernah dengar tak orang cakap macam tu? Orang campur pernah dengar tak? Memang dia tu tak ada hati parut. Siapa sini tak ada hati parut? Angkat tangan. Semua tu. Kalau tak ada hati parut, tak datang saya sini dah Ustazah. Maknanya tuan-puan, 3 perkara ni kita ada. Dengan 3 kekuatan ini, muslimin muslimat, insya-Allah kita boleh jadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga, pendengaran. Apa yang kita dengar tuan-puan? Masa bulan Ramadan, alhamdulillah, elok, dengar yang elok-elok. Kalau malam tu penuh dengan zikir, penuh dengan tasbih, solat tarawih, selawat. Ya, kita dengar orang ngaji, kita pun ngaji, dengar suara sendiri, ngaji, dengar suara orang ngaji. Dalam bulan Ramadan, dengar ceramah, dengar kuliah, dengar syarahan. Apa yang telinga kita dengar menjadikan kita siapa tuan-puan? Sayalah cakap Ustazah.
Apa yang telinga kita dengar, itulah deh siapa kita. Tengok anak-anak kita tuan-puan, apa yang dia dengar. Tengoklah kaum kerabat kita tuan-puan, apa yang dia dengar. Tengok orang berjaya tuan-puan, apa yang dia dengar. Tengok orang melingkup tuan-puan, apa yang dia dengar. Apa yang kita dengar itulah akan jadikan kita ni siapa. Percaya tak cakap ustazah ni? Kalau dah percaya boleh balik dah lah. Ada orang rasa tak dengar apa-apa. Tak ada dengar apa-apa dah. Nenggak je. Tuan-puan, ni saya cerita sikit lah. Kadang-kadang kita bila jauh berjalan, yelah, adalah pengalaman kita sikit kan. Jumpa orang miskin sudah, jumpa orang kaya pun sudah. Ada yang kaya tuan-puan, kaya 7 keturunan tak habis, jumpa dah. Ini bukan cerita orang Malaysia ya, ni cerita orang negara-negara lain lah ni. Sekaya-kaya macam tu. Ayo, banyak ambil kaya. Sebut negara mana kat dunia ni, insya-Allah ada rumah. Negara-negara maju lah, kat Eropah tu ada rumah, kat Amerika ada rumah. Kalau panas tempat dia, lari pergi tempat sejuk. Ui, kaya ambil. Kita boleh tak macam tu? Jempolnya panas kan? Tak ada lidah kat leher, no poyen. Dia dah pergi Eropah, rumah kat Eropah. Jempol panas. Rasa lah jumpa dia orang kaya jempol macam tu dah. Ini yang saya jumpa ni, dia dah siap-siap nak terbang pergi negara Eropah. Sebab apa? Tempat dia panas. Kaya ambil tuan-puan. Memang kaya. Jadi dia punya kaya tu macam tadilah, 7 keturunan tak habis. Jadi ni cerita kawan-kawan ustazah yang bekerja dengan orang kaya ni. Sama ada dia kerja jadi pembantu, pengasuh anak-anak atau jadi driver dia. Dia kata, kosannya kesian dia tengok orang kaya ni. Tanya dia sebab apa? Aktiviti dia berburak kerja. Ya, dia tak payah kerja. Dia tak payah kerja tuan-puan. Duit memang masuk mengalir. Jadi apa kerja? Berburak. Lama mana dia berburak? Dia kata, kau bayangkan kat cik ya. Dia kata dengan ustazah, kau bayangkan kat cik. Dalam pukul 12 dia bangun, 12 tengah hari. Baru nampak kelibat-kelibat 12 tengah hari. Itu orang kaya jompol pun sama tu. Orang miskin jompol pun sama bangun pukul 12. Penganggur pun sama bangun pukul 12. Marah anda. Itu orang kaya yang boleh bangun pukul 12 ni. Orang kaya Arab tu pukul 12 bangun Lepas tu apa buat berburak. Duduk dekat tengah-tengah tu. Sekumpul-kumpul keluarga berburak sambil pembantu-pembantu sediakan makan tengah hari. Dah siap panggil makan, pergi makan semua. Masa makan, berburak. Lepas makan, duduk balik kat sofa tadi, berburak. Sambil minum kopi dengan buah-buahan pula. Dia berburak sampai bila? Burak, kata dia. Sampailah sekarang masuk asar, baru dia pergi berjalan-jalan. Kan Sanun kalau kat negara Arab tu malam kan, yang lebih apa? Lebih orang kata apa? Hidup lah malam kan. Lepas tu kan, dia pun pergi shopping. Boli. Membeli bola. Balik rumah, sambung balik, berburak sampai 12 malam. Apa yang diburak Saya tanya ke kawan, kau faham tak apa yang diburak tu? Entah. Hari-hari berburak. Dia tak payah pergi kerja, duit dah banyak. 7 keturunan tak habis. Ya Allah, ya Rabbi, tuan-puan berburak kata. Jadi dia kata, ada sekali tu cik, dia kata dengan saya lah. Sebulan dia berburak pasal MH370, dia baru tahu. Baru tahu tahun ni. Cerita ni kan dah bertahun-tahun. Dia baru tahu pun sampai kat berburak tu.
So, dekat nak sebulan cik dia berburak pasal kapal terbang tu. Apa yang dia burak? Antah. Ya, apa yang dia burak? Antah. Kajak-kajak dan landukan dia tanya mana kapal terbang tu, mana kapal terbang. Mana dia tahu? Kata kawan ustazah yang kojong dengan dia. Berburak saja. Lepas tu tuan puan punya banyak burak tu, dia nak cerita ustazah jumpa dia. Ada sekali ustazah jumpa dengan majikan dia tu. Dia nanya, Malaysia ni kek Sri Lanka ke? Mana dia tak jumpa dalam berburak tu kat bandar Malaysia? Hayo, penyakit orang kaya ke apa? Dia tak tahu tuan puan Malaysia ni kat mana. Dia kata kat Sri Lanka. Dia kata tak, Sri Lanka teh dia belah baru. Tak reti dengan macam mana kan? Tanyalah musim apa ada kat sini. Binatang apa ada kat sini. Maknanya, tuan puan faham maksud ustazah Kita ni nak kena banyak mendongeng, nak kena banyak belajar. Nak kena banyak berguru. Kalau tak, kaya macam mana pun tuan puan, banyak benda kita tak tahu. Setuju tak? Dia mungkin tahu benda lain yang kita tak tahu. Tapi ni ambil secara umum lah tuan puan. Telinga ni kena pasang. Kena cari sesuatu yang meningkatkan wibawa kita. Ambil tahu, dengar, ilmu, dengar, macam-macam. Jadi kita bertemu lah tuan puan dengan orang kaya 7 keturunan. Tapi dia tak semayang. Sebab dia kata apa? Yang penting akidah kita. Sadap dia bercakap. Yang penting akidah kita. Yang semayang-semayang tu lain cerita. Pula dah. Kita tak belajar macam itu kan? Kita daripada guru kita main belajar apa dia? As-salatu imaduddin. Salat tu tiang agama. Runtuh tiang itu, runtuh agama. Tak ada oleh agama dah kalau dah runtuh tiang tu. Tapi nak bagi tahu tuan puan sekalian, itulah kesan kalau kita tak mendengar. Dengar yang tak elok, kita jadi tak elok. Dengar yang baik, kita jadi baik. Itu disebut dalam Al-Quran. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ dan kami menjadikan bagi kalian pendengaran. Maka sahabat-sahabat tuan puan sekalian, nak jadi orang bersyukur, nak bawa anak-anak kita bersyukur, keluarga kita bersyukur, kita kena tengok apa yang kita semua dengar. Betul tuan puan? Wal absar, dan penglihatan, apa yang kita pandang. Kemana kita pandang? Siapa yang kita pandang? Penting. Tak adalah anak-anak kita tahu siapa tu imam kampung tu. Ya? Tak adalah mereka tahu contohnya siapa yang nak dicontohi kat kampung tu. Ramai padahal orang baik-baik. Tapi yang dipandang telefon Entah apa bondol dicari lah telefon tu. Maka anak-anak kita akan jadi seperti mana apa yang mereka lihat dalam telefon tu. Kita tuan puan sekalian, ya Allah ni tengoklah main zaman-zaman marin lah ya. Zaman-zaman kita lah. Umur-umur macam ustazah ni kan. Kita ingat dia tak muka cikgu Quran kita, ustazah Quran. Ustaz ngajar Quran. Ingat kan? Itulah yang kita pandang selalu kan? Walaupun kita kata benda tu datang sepintah lalu dalam hidup, tapi ada kosan dalam hidup kita tuan puan. Melihat guru-guru, melihat orang-orang soleh, melihat tok-tok imam. Ustazah sompet dengan imam. Kita panggil nama Pak Naik. Pernah tak Pak Naik? Tuan Haji Ismail. Imam Masjid Jompol. Pak Naik tuan puan. Tiap-tiap hari Jumaat dia ngajar. Ya, orang alim. Macam-macam ilmu yang dia ajar. Sompet dengan dia. Selalu pandang dia. Ya, banyak berzikir. Banyak bertasbih. Selalu saya tengok sambil-sambil main kocik-kocik tu tuan puan, datang orang jemput dia pergi ceramah. Tapi nak ambil pandang air ni ceramah, datang jemput kat rumah. Akan ada orang datang ambil, buat pergi ceramah, ambil, buat pergi ngajar, pergi kuliah. Kita tengok. Tanya, Pak Nak nak pergi mana Pak Nak? Ngajar.
Pak Ndak pergi mana Pak Ndak? Ngajar. Pak Ndak pergi mana Pak Ndak? Ngajar. Kek banyak kali nanya tu, agak elah kan? Banyak kali nanya. Terdontik lah mati. Apa Pak Ndak ni pergi ngajar? Apa dia ajar Kau ni kita tengok selalu tuan puan yang kita dengar tu, akhir masa depan kita dah tua-tua kita pula, sama. Anak-anak nanya, Umi pergi mana Umi? Pergi ngajar. Nak pergi mana ni? Pergi ngajar. Cuma beza tak ada orang jemput, datang sendiri. Nelipon dia dah sampai belum? Tak apalah. Ya lainlah kemudahan zaman sekarang. Zaman dulu, jemput. Siapa nak, jemput. Siapa nak, ambil kat rumah tu, hantar balik. Aja. Tuan puan, ini Ustaz nak bagi cerita terkini lah. Zaman sekarang, biar kita sedarlah, kita ambil kesedaran. Benda ni penting. Apa yang didengar, dilihat, dirasa. Di anak-anak kita terutama, tuan puan generasi muda. Supaya kita tak tertinggal maklumat ni. Tak kira anak-anak kita, cucu-cucu kita besok. Paling tidak tuan puan, kita dah mula berdoa daripada sekarang. Nak bagi tahu, ya, bahawa gejala-gejala sosial ni berlaku dalam banyak bentuk senyap-senyap. Orang tak ambil tahu, tak tahu. Jadi Ustaz kena bagi tahu. Ya, sebab alhamdulillah Ustaz dah tahu. Apa dia tuan puan sekalian? Sekarang ni sebenarnya dah lama cuma orang mungkin tak perasan. Dalam kita punya gadget ni, kita punya handphone semua benda ni lah. Hampir semua orang ada handphone kan. Anak-anak kita siapa tak ada handphone kat tangan? Anak yang tak ada handphone. Jarang tak ada handphone. Budak darjah 1 pun dah pandai dah. Mak, ya, kalau dapat nombor 10 ke bawah, handphone 1 teh. Baru darjah 1 nak handphone. Dalam ni dia banyak sangat aplikasi-aplikasi. Kita betul tuan puan, kita memang luruh ya kan, guna telefon ni nak telefon orang je lah. WhatsApp pun tak pandai dah. Janganlah kau WhatsApp mak tak reti jawab dah. Yang tahu telefon je, angkat dengan telefon orang. Tapi sebenarnya dalam ni ada macam-macam tuan puan. Aplikasi-aplikasi, kalau tujuan yang baik, kita jumpa yang baik. Kan ramai kan tuan puan nak baca Quran, boleh? Nak dengar ceramah, boleh? Lah handphone ni. Kalau tujuan kita baik, yang bawa handphone ni hati kita. Kalau hati kita baik, handphone tu akan baik digunakan. Kalau hati kita jujur, handphone tu akan jujur digunakan. Tapi kalau hati tak betul, hati tak jujur ataupun hati tu kosong, tak ada arah lagi, hati-hati dengan handphone. Aplikasinya banyak. Masya Allah tuan puan. Ini dengarlah cerita Ustazah ni ya. Salah satu aplikasi, tak nak sebut nama dah. Tuan puan boleh download, boleh ambil dengan mudah aplikasi nak jumpa orang. Nak jumpa orang, dating dengan orang, meeting dengan orang. Di mana-mana saja kita berada. Bahkan tuan puan, pergi Mekah. Yang kita selama ni tahu apa dia? Pergi Mekah ni, pergi buat umrah, pergi buat ibadah, ya. Tapi tuan puan, bukan satu cerita yang Ustazah dapat. Bukan 2, bukan 3 lah. Lebih pada 3 ni jamak dah lah, banyak dah lah. Masya Allah tuan puan. Kalau hati kita tak jujur, kalau takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak kuat, orang pergi Mekah buat umrah. Ada orang bekerja kat Mekah, pergi Mekah, boleh dating dengan siapa-siapa saja yang dia nak dengan aplikasi tersebut. Boleh jumpa kat Mekah lah sana daripada kat sini. Jompol ada Jabatan Agama Islam daerah. Ini orang-orang Melayu ni bagus tuan puan. Sebab apa? Ada perangai busybody. Elok sebenarnya. Siapa dia tu masuk hotel tu? Tak pernah nak tengok tu. Masa macam Leman. Siapa dia buat kat Leman tu? Elok tu. Tak dia betul ni tuan puan. Ada elok perangai kita ni. Sebab apa Leman tu siapa bawa tu?
Tapi ada tompek tuan-puan, orang dah ramai, siapa peduli? Hotel silih berganti, orang keluar masuk. Tak ada siapa-siapa kenal. Wah, rupa tuan-puan. Ada orang, ni nak cerita tuan-puan, kek Mekah. Jangan kata kat Malaysia, kek Mekah. Pakai aplikasi tu, okey. Siapa boleh jumpa dengan saya, siapa free nak jumpa dengan saya. Ni saya cerita ya tuan. Nak jumpa dengan saya tunggu kek tompek sekian, pukul sekian. Lelaki jumpa perempuan jumpa lelaki yang bukan mahram, masuk dalam bilik berdua-duaan yang dah disebut dah oleh agama. Tidaklah berdua-duaan lelaki dan perempuan yang bukan mahram kecuali syaitan yang ketiga menomankan mereka. Ini benda yang berlaku tuan-puan sekalian. Ucaplah banyak mana pun memang sampai dengan cerita tu, ya Allah, ya Allah. Tak takut ke kat Mekah tu? Tapi berlaku. Bukan 1, 2, 3, lebih daripada 3. Jamak dah cerita ni tuan-puan. Orang berlainan. Atas ketakwaan masing-masing. Sebab apa? Inilah bondo yang kita dengar, bondo yang kita lihat. Bondo kita dengar, bondo kita lihat. Bondo kita dengar, bondo kita lihat. Ustazah bawa cerita Mekah tu sebab nak beritahu, kalau kan Mekah pun dah macam itu, tempat lain lagi lah tu. Kek Mekah pun. Saya cuma tak pernah dengar, bondo ni kek Madinah tak pernah dengar ni. Tapi kek Mekah, dah. Sebab apa? Sebab orang pun tak peduli kan. Mekah tu ramai, siapa peduli? Yang masuk dalam bilik tu laki bini ke tidak, siapa peduli? Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata takwa kita pada Allah yang jaga kita. Jadi tuan-puan, Masya Allah, kalau kek tompek yang kita kata orang ibadah, Masjidil Haram, tanah suci Makkah pun orang boleh buat kerja maksiat tuan-puan. Tompek lain lebih-lebih lagi lah. Tapi nak bagi tahu apa dia? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, lingkungan yang kita hidup, itulah yang menjadikan diri kita yang sebenar. Penting sahabat-sahabat sekalian, bila sebut pendengaran, penglihatan, maksud dia lingkungan. Siapa yang anak kita nak jadikan contoh? Penting. Siapa yang kita nak jadikan contoh? Penting. Apa yang kita nak dengar pagi, petang, siang, malam? Penting. Tuan-puan kalau tak sompek pun dengan ceramah ke mana-mana, pasanglah. Pakailah handphone ni. Bukalah YouTube. Dapat dengar setengah jam pun jadilah. Pilihlah tajuk-tajuk yang boleh membina hati kita tu. InsyaAllah sangat bagus. Bandingkan tak dengar ceramah langsung. Tak dengar orang baca Quran. Tak dengar zikir tasbih tahmid. Hati kita akan hitam. Hati akan kotor. Kotor hati tuan-puan, tak sampailah kepada tujuan kita. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Telinga. Bangun pagi fikir, apa telinga aku nak dengar hari ni? Bangun pagi fikir, apa yang mata aku nak lihat pada hari ni? Dan yang ketiga kekuatannya adalah afidah, hati nurani. Ada hati perut. Dengan hati itulah kamu boleh menjadi insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hati yang diisi dengan keimanan, hati yang diisi dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang bawa untuk menjadi insan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 perkara ni tuan-puan sekalian kena jaga selalu. Tatang. Orang zaman sekarang lebih suka jaga penampilan zahir. Betul kan tuan-puan? Nak jaga penampilan ya. Jutawan-jutawan yang jual produk-produk kosmetik tu sampai jadi jutawan dah lah. Jadi jutawan. Kek ramai orang nak lawa. Ya, nak lawa. Salah ke tak salah nak lawa tuan-puan? Salah tak? Acik-acik nak lawa tak? Dah lawa belum? Selesai masalah. Dah lawa. Dah dapat dah pun kita nak. Kan lawa-lawa datang ceramah ni. Tak salah.
Tapi yang salah apa dia? Kita hanya fikir yang zahir. Yang dalam kita biar. Yang zahir ada sikit nampak. Jerawat pun kita perasan. Tapi yang dalam berkulat dah tuan-puan. Yang dalam ni dah apa? Dah teruk lah. Berlumut dalam ni dah. Ada kawan saya guna perkataan, dah bersarang anak-anak. Baru takut. Kalau sebut anak-anak, rasa ternampak-nampak anak-anak kat rumah tu. Hati kita tu dah bersarang anak-anak. Dibiar. Macam mana nak jadi orang bersyukur? Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, jaga hati kita sebaik-baiknya. Jalan nak jaga hati, jaga telinga, jaga mata. Jaga mata. Nabi SAW sebut dah pada kita tuan-puan. Kamu nak jadi orang bersyukur kan? Maka dalam hal-hal dunia, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Baru kamu bersyukur. Lihat. Nabi kata, lihatlah. Guna mata. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu dalam urusan dunia. Nikmat dunia. Kita rasa kita susah dah memahami apa yang Nabi sebut. Nabi suruh pergi cari kat mana kita boleh lihat orang yang lebih susah daripada kita. Cari. Tengok. Bila kita melihat orang yang lebih susah daripada kita, baru datang rasa syukur dalam diri kita. Tengok orang lebih susah. Ya, tuan-puan sekalian, ustazah ada sahabat yang Allah telah uji dia dengan diambil penglihatan dia. Penglihatan dia diambil. Ustazah berburak betul dengan kawan tu. Sebab apa? Dia hafal Quran 30 juzuk. Penglihatan dia kau nak ambil. Tapi dia hafal 30 juzuk tuan-puan. Dia tu tak nampak. Tapi dia boleh tahu siapa yang datang. Tak tahu macam mana cara dia tahu. Tak tahulah. Dia kata ada bau. Ada bau dia cakap. Ustazah tukar bau ustazah. Pakai minyak lain pula. Dia cakap kapak. Tak datangkan minyak wangi dah. Dia tahu. Saya kata bau apa? Ni dah pakai minyak cakapak dah ni. Tak, dia kata ada bau. Masya Allah, Allah bagi kuatnya macam-macam. Ya? Kepekaan dia. Kita tak ada peka macam tu. Hafal 30 juzuk. Pakai Quran Braille. Dia cerita kat ustazah. Dia kata Quran Braille ni Kak Cik borek. 1 juzuk 1 kilo. Quran Braille ni 1 juzuk 1 kilo. Ni zaman dia dululah. Belum ada teknologi handphone apa segala. 1 juzuk sekilo nak bawa Quran tu. Maknanya kalau 30 juzuk berapa kilo tuan-puan? 30 kilo. Terangkit tak? Tak baca Quran aja ustazah. Istighfar ya lah. Kalau nak jadikan alasan. Quran kita berapa kilo? Ni 30 juzuk tuan-puan. Seringan-ringan. Hafal tak 30 juzuk? Belum. Ya, tak hafal. Tengok kawan tu tuan-puan. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata mata tak nampak. Tapi hati nurani dia tuan-puan sekalian. Allah bagi. Kekuatan hati nurani. Masya Allah. Sebab tu kita ikut yang Nabi kata tadi. Tengok orang kat bawah kamu. Dalam urusan-urusan dunia. Dalam urusan-urusan akhirat. Tengok orang yang lebih baik daripada kamu. Jangan tengok orang yang lebih rendah. Alah tak apa dah. Tak hafal 30 juzuk. Dia tu lain lah. Qul huwallah yang dia hafal satu. Kalau macam tu memang monang kita lah sampai mati. Sebab kita hafal banyak surah. 5 surah. Dia hafal 1 surah. Dalam bab-bab akhirat, jangan tengok yang lebih rendah. Tapi dalam bab dunia, tengoklah orang yang lebih rendah daripada kita. Maksud dia tuan-puan, penglihatan ni sangatlah penting. Apa yang kita lihat. Dan yang ketiga tadi adalah hati nurani. Muslimin muslimat, ustazah nak beritahu sikit ya tentang keinginan. Sebab keinginan ni duduk kat hati nurani kan? Ya, keinginan. Dalam perbincangan tasawuf disebut
Keinginan untuk memiliki lebih besar daripada keinginan untuk menikmati. Ni orang yang kadang-kadang payah nak bersyukur ni tuan-puan ya. Sebab apa? Sebab dia punya keinginan nak memiliki itu lebih besar daripada keinginan untuk menikmati. Dan keinginan untuk memiliki lebih sadap daripada keinginan untuk menikmati. Contoh, tuan-puan, kalau orang tu ada rumah 8, kereta 5, agak-agak dia boleh tak duduk dekat 8 rumah tu sekaligus? Tak. Siapa sini ada rumah lebih pada 2 angkat tangan? Jangan masuk rumah kebun tu lah, ya. Rumah yang lawa-lawa lah. Tuan-puan, siapa ada rumah 2 pun dah faham apa Ustaz cakap ni. Tak payah pun rumah nombor 2 tu. Betul tak? Tak payah. Sewa ke orang lah, mak, kata anak kita. Buat homestay lah. Ada rumah 3 bulan tapi tengok. 4 bulan tapi tengok. Maksud dia apa? Kita tak menikmati pun rumah tu. Tuan-puan bayang orang rumah 8, dia koreh nak dapat rumah tu. Dia duduk tak kat rumah tu? Tak. Dia tumpang hotel demi hotel demi hotel. Pergi outstation sana, outstation sini. Habis tu rumah 8 siapa duduk? Bibi duduk. Driver duduk. Tukang kebun duduk. Dia tak dapat duduk. Bilik 20. Dapat tak dia pergi 20 tu? Dia dah hias bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga. Takkan dapat. Takkan sampai tuan-puan. Tapi, walaupun dia duduk ke airport, hati dia senang. Kenapa? Aku ada 8 rumah. Aku ada 8 kereta. Aku ada 1 helikopter. Walaupun dia tak menikmati pun. Ini satu tanda tuan-puan, hati kita ni rasa nak memiliki lebih kuat daripada menikmati. Menikmati ni ada batas kemampuan. Tak mampu kita nak menikmati satu rumah kat London. Kono beli tiket, kono macam-macam lah. Lambat pula cerita nak pergi sanun. Tapi, tak apa. Asal aku tahu yang aku memiliki rumah tersebut, hati aku sudah puas. Walaupun tak sempat menikmati. Orang ada duit ratus-ratus juta, tuan-puan. Sempat tak dia menikmati? Tak. Duit dia masih berbaki 100 juta, dia dah mati. Dia tak sampai menikmati 100 juta tu, tentu dah tak sampai. Itu cuma angka yang dia lihat, tapi dia puas hati dapat tengok angka tu. Sebab tu dalam bab afidah, dalam bab hati tuan-puan sekalian, tolong sama-sama baiki penyakit yang namanya penyakit nak memiliki. Tamalluk. Hubbut tamalluk. Kecintaan untuk memiliki. Aku nak tanah ada 10 hektar. Kat negeri tu ada, negeri ni ada, negara ni ada. Padahal tak pernah umur pun pergi tengok negara tu. Pergi tengok tanah tu. Yang tak sampai pun kat tanah tu. Cuma dia punya apa? Pegawai yang beritahu. Kita dah beli dah tuan. Tanah dekat mana? Dekat Gua Musang. Berapa hektar? 80 hektar. Tengok tak? Tak tengok. Dapat jojak tak 80 hektar? Tak dapat. Hubbut tamalluk. Asal puas hati aku ada tanah 80 hektar. Ini tuan-puan afidah. Hati nurani kena jaga. Kena selalu ingatkan apa dia? Tidak ada milik kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah bagi, namanya apa? Pinjaman. Bila sebut pinjam, test. Testing. Nak uji saja. Nak cuba saja. Allah bagi pinjam namanya jawatan, nak test. Nak uji je. Allah bagi anak, pinjam, nak uji. Allah bagi pasangan, pinjam, nak uji. Pemilikan tidak ada sebenarnya tuan-puan. Kalau kita faham dari sudut tasawuf dia, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu mulkus samawati wal ardh. Bagi Allah lah segala pemilikan apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Kalau afidah,
hati nurani kita boleh jaga macam tu, hati kita bebas. Tak ada mak punya dah. Allah punya semua itu. Mak dibagi pinjam. Nak uruskan elok-elok. Sebab tu tuan-puan, masuk satu cerita lagi. Penting tuan-puan, menguruskan harta benda yang Allah bagi pinjam kat kita. Urus tu, kena urus sampai kita fikir kalau kita dah mati. Sebab, kalau kita tengok tuan-puan, khazanah negara yang tak diuruskan akibat daripada pemilik dah mati, itu berbilion-bilion. Tak dapat urus. Jadi harta boku. Kenapa? Tuan yang dia bagi pinjam marin, yang Allah bagi pinjam kat dia tu, dah meninggal. Tak diurus masa dia hidup. Biarlah, mak tak nak kau bergaduh dah. Abah tak nak kau bergaduh dah. Biarlah sampai bila. Bergaduh juga lepas kita mati. Ini saya kena cakap juga dengan tuan-puan. Maksud dia apa dia? Kena buat tanah pusaka ke, tanah apa ke, harta, walaupun kita katalah sikit bana, golang 2 urat je pun, buat. Buat apa maksud dia? Mana yang boleh dibagi-bagikan, bagikan. Terutama kalau kat Negeri Sembilan ni, tanah kan, dibagi penamu. Sebab apa? Kalau tak tuan-puan, urusan tu tak selesai. Lepas kita mati, sayang benda tak selesai. Ya? Urus. Dah bagi-bagi dah. Memang benda tu kena sungguh-sungguh sikit. Sebab apa? Benda nak kena berkumpul pergi pejabat tanah. Betul tak? Kes itulah yang menjadi tangguh, kematian pun datang. Lepas tu apa yang berlaku? Bergaduh, beramuk, adik-beradik. Sebab apa? Dulu masa Allah pinjamkan harta tersebut kepada kita, kita tidak uruskan macam mana setelah kita meninggal dunia. Tak kata jangan pula terasa hati, ustazah ni mentang-mentang nampak saya dah tua, tu lah cerita Tak. Ya, ustazah ingatkan diri sendiri juga. 48 tahun ni pun dah tua tuan-puan, sama. Sebelum pergi terbang hari tu, tengok balik mana wasiat, betul balik mana nak betulan. Kena, sebab apa? Kalau tidak, kita tidak amanah menguruskan harta-harta yang Allah pinjamkan kepada kita. Milik tidak ada. Pemilikan yang sebenar adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberi pinjam untuk uruskan dengan baik dan menguruskan tu mendapat pahala. Ya, mendapat pahala ibadah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang jaga hati nurani macam ni tuan-puan, dia tidak rakus. Dia tidak tamak. Ya, insya-Allah semua inilah yang boleh menjadikan kita manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang paling kaya yang kita kenal? Yang kita tahulah. Antara lain adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Orang kata kalau cakap bahasa Jepun bapak kaya. Sekaya-kaya tuan-puan sekalian. Kayanya Nabi Sulaiman, tapi dalam Al-Quran menyebut tentang Nabi Sulaiman sebagai hamba Allah yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nama ayah Nabi Sulaiman, tuan-puan? Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam, masya-Allah, insan yang sangat bersyukur, yang ibadahnya disebut oleh Nabi SAW sebagai antara ibadah-ibadah yang terbaik. Puasa terbaik, puasa Nabi Daud. Qiyamul Lail yang terbaik, Qiyamul Lail yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Padahal dua insan, anak beranak ni adalah manusia yang Allah uji mereka dengan kekayaan yang luar biasa. Sangat luar biasa kekayaan dia. Nanti kita share sama-sama bagaimana doa Nabi Sulaiman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan baginda, yakni Nabi Sulaiman alaihi salam, sebagai insan yang bersyukur. Takut dapat nikmat banyak-banyak ni, takut kita tak bersyukur. Nabi Sulaiman, tuan-puan sekalian, tengok tahap kekayaan Nabi Sulaiman itulah, kalau boleh kita tengok-tengok sikit sebanyak. Nabi Sulaiman ni
ada kuda, menurut riwayat tu lebih daripada 100,000 kuda. 100,000. Rasanya populasi orang daerah Jempol pun tak tahulah. Mana boleh banyak kuda Nabi Sulaiman ke kita? 100,000. Kuda Nabi Sulaiman, tuan-puan, umpama macam bersayap. Sebab kuda sangat laju, macam boleh terbang. Masya Allah. Kalau nak diperhargakan seekor kuda, berapa ribu agak? Kuda yang boleh terbang, berapa ribu? Kalau 50,000, darab 100,000, tuan-puan, berjuta-juta kalau kita nak nilaikan dengan wang ringgit. Jadi apa yang berlaku, tuan-puan sekalian, Nabi Sulaiman sayang ambil-ambil kat kuda tu. Dirawat kuda tu, tengok, telek, rawat, ya, usap kuda itu. Lalu apa yang berlaku, tuan-puan? Dalam syariat Nabi Sulaiman ada solat juga. Tapi tak sama macam syariat kita. Menurut riwayat dia, solat dia pagi petang je. Cara wallahu alam. Tapi adalah solat dia. Jadi, selalu solat yang pada waktu petang, ada beberapa kali Nabi Sulaiman lewat. Jadi Nabi Sulaiman tengok balik. Apa yang menjadi sebab aku lewat? Ya, lewat semayang ni, lewat solat ni apa jadi sebab? Maka bila dia muhasabah, tuan-puan, dia dapati lewat itu dak sebab Ghalib menguruskan kuda. 100,000 banyak. Jadi apa yang Nabi Sulaiman lakukan, tuan-puan? Dia nekat. Kalaulah kuda ni menjadi sebab aku lewat menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuda-kuda ni aku kena hapuskan. Ada berani? Kereta ni menyebabkan saya lewat semayang, Ustazah. Saya bagilah kereta ni kat Ustazah. Ada berani? Jangan kata macam tu. Ustazah tanya Ustazah. Ustazah berani tak? Kalau Ustazah berani, kita orang ikut. Sama-sama penakut. Tak berani dah, tuan-puan. Dia nyebut dah cerita ni. Aku dapati kuda-kuda ini telah menjadi sebab lewatnya aku menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kau kena hapus kuda ni. Maka menurut riwayatnya, tuan-puan, Nabi Sulaiman hapuskan kuda-kuda yang menjadi punca beliau lewat menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena faham, apabila seseorang itu meninggalkan sesuatu perkara kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menggantikan kepadanya dengan sesuatu yang lebih baik. Itu kita kena faham. Siapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Masya Allah, tuan-puan, benar Allah menggantikan kepada Nabi Sulaiman lebih baik daripada kuda-kuda tersebut. Agak apa pula ya, unta apa kan? Jawabnya adalah Allah menundukkan angin kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Daripada angin tu, tuan-puan, lebih laju daripada kuda. Nabi Sulaiman hanya perlu menghadap ke arah mana dia nak pergi. Kalau dia nak pergi sana ke utara, dia menghadap ke utara. Sepantas kilat, angin biiznillah hantar dia sampailah ke tempat destinasi yang beliau tuju. Kalau nak ke kanan, nak ke barat, nak ke timur, ngadap ialah. Sadap tak tuan-puan buat macam tu? Lepas ni sekarang, penceramah ni semua ngadap. Ngadaplah mana nak pergi. Yang nak pergi ke Lumpur, tengok west. Mana ke Lumpur kan? Ngadap sampai tu. Sadap tak? Wih, sadap ambil. Tak ada ke Lumpur nak pergi Ustazah. Mereka tahu. Ya, tahu pergi Makkah. Tahu pergi Madinah. Kalau macam itulah Allah bagi pada kita, tuan-puan, angin ditundukkan untuk hantar.
Jauh lebih laju daripada kuda bersayap. Payah ya naik kuda, nak kena naik dah dulu. Kan? Payah ya kan? Ya, berdiri ya. Zap, angin hantar. Masya Allah. Subhanallah, tabarakallah. Demikian sekali Allah menundukkan segala makhluk untuk Nabi Sulaiman. Allah beri kekayaan, kekuasaan. Kita tuan-puan, kok hebat pun kita, pengiring kita seorang ni, 2 orang ni pengiring. Tak ada sampai 50 orang tu marahlah orang. Apa ramai pun pengiring ni, apa yang nak bagi makan sekarang. Ya, contohnya lah kan. Tapi Nabi Sulaiman yang mengiringi, yang bekerja untuk Nabi Sulaiman, yang menjadi tentera upahan Nabi Sulaiman, tak cukup orang, jin. Jin tuan-puan. Oh ya Allah. Ni bukan nak kata apa, ada orang tu, kok ada lah dia ada jin seekor, itu pun dah bangga dah. Yang main dengan Dan ni ada jin seekor ni. Itu khurafat dia tuan-puan, hati-hati. Tapi ni realiti masyarakat ada orang kan, kok lah ada seekor jaga kan. Weh, kau main sombong. Seekor. Nabi Sulaiman seluruh jin dia tuan-puan. Apa yang perintah Nabi Sulaiman kan, dibuat Allah tundukkan jin dan manusia. Bahkan boleh memahami bahasa-bahasa binatang, serangga. Tapi tidak menjadikan Nabi Sulaiman sombong kepada Allah. Tidak menjadikan Nabi Sulaiman lupa daratan. Bahkan merayu merintih kepada Allah agar jadikan beliau hamba Allah yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Sulaiman, tuan-puan boleh rujuk Quran. Dalam surah An-Naml, ayat yang ke-19. Ya? Tulis An-Naml ayat 9 boleh. Datang di bulan depan saya tanya, hafal tak cik? Doa Nabi Sulaiman, hafal. Baca cik, surah An-Naml ayat 9 boleh. Bukan hafalan surah, ada hafalan doa tu. Ya, dekat dalam surah An-Naml ayat yang ke-19, Ustazah bacakan doanya. Bacalah doa ni tuan-puan, ambillah barakahnya. Mudah-mudahan kita juga menjadi hamba Allah yang bersyukur. Zah bacakan doa dia. Zah baca ayat penuh ya, ayat 19. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fatabassama dhahikan min qawliha وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Maksud doa itu adalah, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau redai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Doa ni menggambarkan tuan-puan betapa tawaduknya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dah diberikan kekayaan. Nabi Sulaiman diberikan keturunan yang baik. Ayahnya Nabi Daud. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan, pengaruh di kalangan manusia dan jin dan binatang. Tapi Nabi Sulaiman masih berdoa supaya Allah masukkan beliau dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu sangat tawaduk tuan-puan. Ada kita ni kadang-kadang ada ilmu sikit dah rasa kita lah orang soleh, orang kau ikut kita. Kau ada orang suruh kita doalah biar Allah jadikan kamu orang soleh. Marah. Apa doa ni lah, memang dah soleh dah. Orang lah kena ikut kita. Tengok. Bongkaknya kita. Sombongnya kita. Padahal para nabi, tuan-puan, para anbiya, banyak doa-doa dalam Quran kita dapati. Contoh Nabi Yusuf dalam surah Yusuf juga. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang soleh. Tawaduk. Orang bersyukur ni orang yang tawaduk. Orang yang merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang doa yang hampir sama dengan ayat 19 ni tuan-puan, juga ada dalam surah Al-Ahqaf. Ayat yang ke-15. Jadi tuan-puan boleh tengok dalam surah Al-Ahqaf, ayat yang ke-15, juga doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, yang hampir sama dengan doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, mohon agar menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surah Al-Ahqaf itu disebut dalam konteks doa yang dibaca oleh orang yang berumur 40 tahun. Siapa sini 40 tahun ke atas? Angkat tangan lagi sekali sebelum makan lomang. Ramai yang tak angkat lah, muda mana ni. 40 tahun ke atas. Yalah pakai gincu pun. Ya tak adalah umur tu jadi kurang dah. Sama je umur kan ikut gincu pun. 40 tahun ke atas doa dalam surah Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. 40 tahun ke atas. Ustazah dah 48 kena doa tu. Boleh rujuk dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-5 boleh. Kalau doa yang ni doa Nabi Sulaiman dalam surah apa tadi? An-Namlu ayat yang ke-9 boleh. Sebab tuan-puan nak jadi orang bersyukur ni kena dapat bantuan Allah. Kena Allah tolong. Kalau tak kita salah pandang, kita salah dengar, kita salah sangka, kita salah rasa. Berapa ramai tuan-puan yang rasa tak bersyukur? Ramai. Mandang suaminya semua salah. Betul tuan-puan. Ada orang yang ustazah gosok belakang orang perempuan lah. Berjalan dengan kita, musafir, dia suami isteri, sudah ustazah gosok belakang topuk-topuk sikit. Sabar kak, tenang kak, tenang. Lepas tu ustazah selotok dengan dia. Sebab apa? Dah berapa seminggu dah berjalan dengan dia ni, tak ada cerita lain. Cerita ngondam lelaki je. Betul tak tuan-puan? Ngondam lelaki. Kita kadang-kadang saja. Ni contoh tuan-puan nanya. Abang mana kak? Nanya suami yang mana kan? Bang Haji mana kak? Tahu weh. Kita nanya tu biasa. Nanya tu mana Abang Haji kak? Tak turun makan. Patutnya jawapan ni mudah kan? Dia dah kenyang. Apa nama dia? Dia tak lapar. Tapi jawapannya borek. Ni nak ngobang dengan ustazah ni ustazah. Dia start cerita. Ni nak ngobang dengan ustazah ni. Inilah perangai ni ustazah. Yang akak berbuku botol kat hati ni. Panjang macam tu. Jadi ustazah rasa bersalah nak nanya mana Bang Haji tak turun makan. Kalau dapat tarik balik, nak tarik balik. Sebab apa? Pertanyaan tadi macam-macam. Banyak macam-macam lah tuan-puan. Sudah apa dia? Gosok. Kak, sabar kak. Sebenarnya kita salah pandang. Kita salah rasa. Kek mata kita orang ni elok dah tu kak. Nak macam mana lain? Dia polis semayang dah kan? Solat dia jaga dah tu kan? Nak macam mana yang lain? Yalah kalau boleh naklah dia berjubah ustazah. Pula dah. Akak Roman tengok berjubah berserapan. Ya dia bukan ustaz. Dengar jawapan suami tu. Saya takut pakai jubah serapan ustazah. Takut orang suruh ngajar kalau ustaz tak datang kan. Faham tak tuan-puan? Dia salah pandang, salah rasa, salah dia banyak pun. Jadi tak puas hati tu. Nyampah dengan ustazah tu atas. Pergi masjid ke sebab pandang. Kita nak dia pakai jubah. Tu kat situ pun jadi hati tu tak bersyukur tuan-puan. Tengoklah. Ya ada bondo kita boleh cakap elok-elok, cakap elok-elok. Dia sihat, baik kita bersyukur. Bukan kena tolak dengan wheelchair. Kau berjubah pakai wheelchair kan payah ya. Betul tak? Dia boleh berjalan sendiri. Alhamdulillah syukur suami kita sihat. Betul tak tuan-puan? Cara kita mandang tu.
cara kita merasa. Semua ni memang benda yang berat kecuali diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali Allah bantu kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Masya Allah. Dapat duduk kat tempat kita ni tuan-puan, sangat bersyukur. Kita pergi tempat orang pun kita tahu. Ya, sini raya sebulan. Tak payah masak dah, cari kat mana rumah terbuka, mana rumah terbuka. Masjid terbuka pun ada sekarang. Mana, tak payah masak sebulan. Tempat lain sehari raya Kita meraihkan Syawal tu beria. Tak apa, silaturahim tu, silaturahim. Lepas tu semua sibuk bekerja balik. Syukur, Alhamdulillah. Masya Allah, nyaman kat kampung kita tuan-puan. Daerah Jopol ni bapak nyaman ni tuan-puan. Tak payah dah asyik fikir. Panas Ustazah tak tengok tu. Titik kepanasan di Jopol ni. Tak payah dah fikir. Kau tulis titik kepanasan pun, elok-elok ya cik. Dengan kipas ni pun dah okey dah. Tapi cara kita nak fikir, cara kita nak pandang, cara kita nak rasa. Dah, yang berlaku ni nikmat. Semua ni kena minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah bagi kunci ya tuan-puan. Kunci syukur ni pada dua perkara. Mungkin banyak lagi lah kunci yang lain. Tapi yang saya nak share ni tuan-puan, kunci syukur ni pada perkataan ad. Ad. Ujungnya ad. Ada dua. Pertama, taat. Kedua, manfaat. Bincang-bincang pasal syukur, lepas tu balik tidur. Ya, kalau yang dongar tu orang muda, balik tidur kena marah kat mak. Apa kau tak tolong masak, apa tak tolong ni. Itu tak syukur tuan-puan. Syukur ni kunci kat dua ad tadi. Apa dia? Pertama, taat. Kedua, manfaat. Semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita gunakan apa yang Allah bagi ni, apa dia tuan-puan? Untuk mentaati Allah. Jangan lupa cerita nak tenggelam dalam kolam tadi tuan-puan. Jangan lupa cerita nak tenggelam tadi. Elok-elok Allah tak tenggelam. Contohlah. Elok-elok Allah tak tenggelam. Guna lidah untuk mendurhakai Allah. Gunakan tangan untuk maksiat kepada Allah. Guna kaki untuk melawan Allah. Guna otak untuk melawan Allah. Itu memang Allahu Akbar. Tuan-puan pun boleh fikir. Munasabah ke? Kita diberikan kehidupan oleh Allah, nikmat oleh Allah, anggota tubuh oleh Allah, masa oleh Allah, duit, wang ringgit, harta oleh Allah. Kita guna semua itu untuk menentang Allah, mendurhakai Allah, buat maksiat kepada Allah. Itu benda yang dinamakan kufur nikmat. Untuk yang kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Azab aku pedih. Sebab itu, biar kita gunakan Allah bagi aku peluang masa. Allah bagi aku hidup. Allah bagi aku harta. Allah bagi aku ilmu. Allah bagi aku keluarga. Allah bagi aku anak-anak. Semua ini menjadi jalan bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makin taat. Tuan-puan kena ada keazaman ya lepas Ramadan ni kan. Nak makin taat pada Allah. Kalau dulu mungkin kita bukan ahlus siyam. Sekarang kita nak jadi ahlus siyam. Ahlus siyam ni maksud dia apa dia? Kaki poso. Cuba tuan-puan bayangkan tuan-puan ni kaki apa? Jangan pandang kaki masing-masing lah. Semua tengok ke kaki. Tak. Tuan-puan kaki apa tuan-puan? Kaki bola ada kat sini? Kaki bangku ada? Kaki apa ni? Kaki dapur ada? Kaki sonduk? Kuat masak? Kita dah mula fikir aku ni jadi kaki apa? Sebab kita kaki apa kat dunia ni, itu akan jadi kemudahan kita ke akhirat. Akhirat besok VVIP dia adalah kaki poso. Akhirat besok VVIP dia adalah kaki tahajud. Akhirat besok VVIP. Maknanya orang paling doreh dapat masuk syurga. Semua bonda dialu-alukan. Semua bonda diutamakan. Kaki apa? Kaki sedekah. Bukan nak tengok kita punya PhD ke, kita punya duit ke, tak. Kaki apa kita kat dunia ni, itu besok akhirat. VVIP. Kaki poso, kaki sedekah.
Kaki tahajud, kaki solat, kaki jihad, kaki orang berjuang. Kita pilih kita nak kaki yang mana. Bayang tuan-puan. Ya? Jadi kita pun nak bertambah taat pada Allah sebab nak bersyukur. Pilih. Jadi kaki poso lah ustazah, tak payah keluar duit. Poso. Isnin dengan Khamis. Poso sunat Syawal. Dah habis ke belum? Belum start ni ustazah. Ada orang lain lah. Nyambung tahun lepas. Tahun lepas dapat 3 hari ni. Tahun ni 3 hari. Tak boleh kira tak 6. Ayo, cenekir ambil lah. Kan? Kek malih poso. 6 hari ya tuan-puan. Kaki solat, witir jaga. Kan main bulan Ramadan nanyung. Macam mana ustazah nak witir lepas tarawih ke? Lepas tarawih ke? Pagi esok ke? Masuk 1 Syawal gaib, witir jagalah witir. Sebelum tidur jaga. Sebab apa? Ini nama taat bertambah. Dan yang kedua, apa tadi? Manfaat. Bertambah manfaat kita kepada ummah, kepada masyarakat. Maksudnya kita hidup. Asbab kita ada. Manfaat kan? Apa yang boleh ditolong ni? Maksudnya hidup. Masyarakat kita tuan-puan dapat pengisian-pengisian yang baik. Ya kita ada. Kita urusan lah. Ramai-ramai. Kita panggil lah penceramah seseorang datang. Sebulan sekali. Kita buatlah program. Baca surah Yasin, baca surah Al-Kahfi. Macam-macam lah tuan-puan nak manfaat. Orang berolek. Kita tolong. Sampaikan ketika mana dia mati, dia disebut dengan kebaikan-kebaikan. Itu kita nak jadi. Ya? Maknanya, orang antara tanda orang tu baik, Allah sayang kat dia. Asalahu, Nabi kata. Asalahu ni maksud dia, asal ni maknanya madu. Jadi sahabat-sahabat pun herannya hadis tu. Nabi kata, bila Allah cintakan seseorang, pada hujung hayat dia, Allah akan madukan dia. Takut pula kita dengar kan? Apa maksudnya madukan dia tu? Maksud dia maniskan hidup dia. Bila ditanya oleh sahabat, apa makna asalahu tu? Nabi kata, dia akan Allah rezekikan berbuat baik, sampai namanya akan disebut dengan kebaikan. Itu orang bermanfaat. Bila dia meninggal, orang sebut, ya Allah, kat timah tu kalau ada berolek senang. Dia ringan tangan. Ni, lado-lado ni semua dia lah yang urusan. Orang lain semua takut pegang lado. Dia takut panas tangan ni. Tak ada dah kat timah. Orang sebut. Siapa lagi? Haji Tahir tu senang kalau dia ada. Hidup masjid ni. Bersih masjid ni kalau Haji Tahir tu ada. Dia bukan siap dah. Tapi dia rajin tengok-tengok longkang ke apa ke. Tengok tu. Jadi inilah kunci orang yang bersyukur kepada Allah. 2 tadi, iaitu taat dan manfaat taat kepada Allah dan manfaat kepada ummah. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, perut dah lapar kan? Makruh ya kalau kita berceramah panjang-panjang pada orang lapar. Kalau lama ni haram jadi. Jadi sebelum jadi haram tu. Ya, jadi ustazah sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada muslimin dan muslimat sekalian. Dan kita sama-sama berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dapatlah kita menggunakan peluang hidup yang masih berbaki ini pada jalan ketaatan dan kemanfaatan. Ya, jagalah pandangan, pendengaran dan hati nurani kita supaya yang terisi adalah perkara yang Allah redai, bukan perkara yang Allah murkai. Sayanglah pada diri kita sendiri. Ya, sebab kita yang boleh uruskan nak tengok apa, nak fikir apa, nak contohi siapa, ya. Di samping kuncinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang bersyukur.